berita Al-Hijrah 3 Jamadil Akhir 16 Januari, lebih 4,000 kes baharu, angka positif COVID-19 semakin menggerunkan. Juga operasi kedai makan hingga 8 malam ramai merungut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Kes positif COVID-19 di Malaysia tertinggi hari ini dan diramal terus meningkat untuk hari-hari berikutnya. Jumlah kes positif baharu yang dicatat hari ini adalah sebanyak 4,029 kes dengan Selangor menjadi penyumbang terbesar 1,466 kes. Johor menjadi negeri ketiga tertinggi dengan 719 kes, diikuti Sabah 449 kes, Kuala Lumpur 347 kes dan Negeri Sembilan 214 kes. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi ciapan Twitter memaklumkan pertambahan kes baru hari ini hasil aktiviti atau pergerakan sebelum 13 Januari 2021. Iaitu sebelum penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 7 negeri. Pertambahan kes baru hari ini menjadikan jumlah kes aktif kini 37,126 kes dengan jumlah kes keseluruhan 155,095 kes. 8 kematian baru direkodkan hari ini menyaksikan jumlah keseluruhan kematian akibat COVID-19 di Malaysia meningkat kepada 594 kes. Selepas 7 negeri dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepenuhnya, rakyat Kedah kini mula bimbang negeri berkenaan akan menjadi lokasi berikutnya dikenakan Perintah Kawalan seumpama itu. Ia berikutan jangkitan COVID-19 yang semakin menunjukkan tren peningkatan setiap hari dengan 195 kes hari ini berbanding 142 semalam. Tinjauan TV Al-Hijrah di negeri ini mendapati rata-rata penduduk menzahirkan kebimbangan mereka terhadap senario semasa COVID-19 di Kedah. Bagi mereka, kebimbangan itu bakal menjadi kenyataan jika tahap disiplin kawalan kendiri serta pematuhan prosedur operasi standard SOP tidak diambil berat setiap individu. Kita kena kawal betul-betul lah, kena ikut SOP yang betul kan. Ikut patuh pada arahan yang kita dah bagi kan, yang diorang dah bagi tu untuk mengelakkan daripada mengebak lagi teruk lah. Memang bimbang lah. Macam kita kan nak bergerak ke apa susah kan. Ada juga yang berpendapat pemantauan dan pemeriksaan pihak berkuasa perlu dipertingkatkan bagi mengawal kebanjiran orang awam di tempat tumpuan seperti pasar dan gedung beli belah. Kena boleh tingkatkan lah lagi untuk bimbang kan, takut nanti pun kat sini pun lagi kena PKP pula macam dia orang kan. Saya rasa kena pertimbangkan, kena patuh SOP lagi lebih ketat lah. Kalau tak perlu, tak penting, tak payah kan. Sebab takut nanti gara-gara yang dia orang tak patuh ni habis semua yang kena nanti. Kerisauan itu turut disuarakan peniaga restoran Nur Hafizah Muhammad Yusof kerana sekiranya PKP dilaksanakan, dia terpaksa menutup perniagaan, seterusnya hilang punca pendapatan. Kalau orang Al-Ustaz tak patuhi, memang kita kena PKP jugalah. Sepatutnya kena kurangkan lagi orang dalam pasar ni. Tak boleh kalau macam ni, kemungkinan kita pun kena PKP sebab hari-hari pun tengok Al-Ustaz pun dalam 100 lebih juga kes. Kalau macam ni memang kena PKP jugalah. Bilangan kes jangkitan COVID-19 di Kedah menunjukkan peningkatan dalam tempoh 3 hari kebelakangan ini dan semalam Kedah merekodkan 142 kes baru positif virus pembunuh itu. Ekoran itu Kedah dibimbangi mengikut Kelantan yang telah dikenakan PKP semalam. Dan hari keempat PKP di 7 negeri, isu operasi kedai makan yang dihadkan sehingga jam 8 malam masih timbul dan pelbagai pandangan dilontarkan sama ada daripada kalangan pengusaha dan juga orang awam. Sebahagian orang ramai bersetuju dengan arahan kerajaan bahawa kedai makan hanya menawarkan perkhidmatan bungkus atau bawa pulang sahaja.
Namun mereka menuntut pertimbangan supaya waktu operasi perniagaan jualan makanan dilanjutkan. Jadi untuk mendapatkan pandangan lebih mendalam di talian Skype ketika ini ialah pengarah urusan Umai Cafe iaitu Encik Amir Reza Datuk Muhammad Tajuddin. Assalamualaikum Tuan Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Tuan Amir, kongsikan pandangan Tuan tentang tempoh perniagaan kedai makan sehingga jam 8 malam. Adakah ia terlampau singkat atau bagaimana? Okey, dalam keadaan situasi pandemik ini, ia melibatkan dua aspek yang penting dari segi ekonomi dan kesihatan. Ya. So, bagi saya yang melibatkan diri perniagaan di Putrajaya, bagi saya saranan daripada Kementerian Kesihatan dan Kerajaan sendiri dalam melimitkan kepada jam 8 adalah bagi saya wajarlah. Okey. Jadi sebagai pengusaha restoran, cadangan Tuan Amir sehingga jam 8 jam berapa sesuai untuk kedai makan terus beroperasi dan apa langkah yang wajib dilaksanakan pengusaha dalam memastikan pelanggan sentiasa patuh kepada SOP? Silakan Tuan. Okey, dalam keadaan sekarang ni, okey, kalau kita lihat daripada kes yang sekarang, peningkatan hampir kepada 400%, which is agak membimbangkan. Jadi, sebenarnya kalau kita ikut dari segi rutin, waktu malam adalah waktu yang lebih sesuai untuk bersama-sama dengan keluarga. Okey, kalau kita dari segi aspek kesihatan tu, dalam MCO yang ditetapkan kerajaan, MCO 2.0 ni adalah 14 hari adalah wajarlah. Jika dari segi aspek ekonominya, okay, mungkin kalau kita dari segi ekonomi dia ada positif dan negatifnya di situ kepada peniaga dan juga kepada terutamanya kepada peniaga lah, iaitu kalau dari segi positifnya, dari segi negatifnya memang perniagaan akan terjejas. Memang tidak dapat diakui dan saya sendiri perniagaan saya jatuh kepada 70% kepada 80%. Ini sudah pada apabila PKP ini dilaksanakan. Sama juga bukan sahaja kepada saya yang melibatkan di restoran di Putrajaya, tetapi juga rakan-rakan peniaga yang kecil-kecilan di tepi jalan, juga kepada perkhidmatan perhotelan, turut amat terjejas dengan keadaan yang berlaku. Tetapi kalau kita lihat dekat sini, dari segi sudut positifnya dekat sini kepada peniaga, mungkin kita boleh enhancekan diri kita dengan kita enhancekan peniaga dari segi inovasi dan kreatif dari segi memasarkan produk, iaitu melalui e-platform media sosial seperti Facebook, Instagram, website dan sebagainya. Dan kita juga ada rakan-rakan merchant delivery seperti Foodpanda, GrabFood dan sebagainya lah. Okey, baik, bercerita tentang tadi GrabFood ataupun Foodpanda, jika diletakkan pada situasi penghantar makanan pula, bagaimana impak kepada mereka jika had masa jualan kedai makan kekal jam 8 malam? Okey, kita melihat dari segi situasi yang kritikal sekarang. Kita buat benda ni adalah something yang orang kata apa? Subjektif. Jadi dalam masa 14 hari dalam keadaan kritikal adalah bagi saya wajar untuk kerajaan tetapkan satu masa kepada jam 8 malam. Dan sekiranya keadaan beransur keadaan yang lebih baik, saya rasa kerajaan harus mempertimbangkan untuk meningkatkan balik masa perkhidmatan sehingga jam 12. Kita akan melihat dari segi situasi keadaan keselamatan. Okey. Baik, akhir sekali harapan Tuan Amir selaku pengusaha premis makanan kepada kerajaan. Silakan. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Ketua Pengarah KKM, staf, hospital, tentera, polis, NGO, individu berkumpulan ataupun individu secara berseorangan dalam membantu dalam bertukar-lumus untuk mengawal dan melawan COVID-19 ni. Jadi harapan saya agar dari semua peniaga-peniaga, sama ada peniaga ataupun pelanggan, kita kenalah sama-sama membantu. Kita support produk lokal, kita membantu setakat mana yang kita boleh dan kepada khusus juga sebenarnya kepada merchant lah seperti yang aplikasi Foodpanda dan Hello untuk menggunakan sedikit percentage kepada peniaga macam kami ni. Sebenarnya bukan kepada kami, kepada juga pelanggan untuk mengurangkan sedikit kos yang dikenakan. Dan saya harap kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita dapat melindungi seluruh umat dunia daripada jangkitan ini lebih berkuasa, insya-Allah. Ya, baik. Baik, terima kasih Tuan Amir. Itu saja yang masa yang kita ada. Okey, terima kasih banyak Puan Nazira. Ya.
Okey, itu dia Tuan Amir Reza Datuk Muhammad Tajuddin, salah seorang pengusaha restoran di Putrajaya yang bersama kita di talian Skype. Baik, kita ke laporan seterusnya. Umat Islam gembira dengan inisiatif Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi yang menyediakan ruang khas solat buat mereka yang musafir, pemandu e-hailing dan penghantar makanan di kawasan sekitar wilayah persekutuan. Berita Al-Hijrah siang tadi menerima maklum balas positif mengenai perkara itu daripada mereka yang bekerja dalam kategori tersebut. Apatah lagi tidak perlu lagi menunaikan ibadah wajib itu di tepi jalan sebagaimana pernah terjadi semasa PKP Mac lalu. Hanisa Hasanuddin melaporkan. Masjid Negara antara masjid di wilayah persekutuan yang menyediakan ruang khas solat bagi golongan berkenaan. Jika mahu memasuki masjid, mereka perlu berjumpa dengan pengawal masjid di pintu hadapan bagi memaklumkan tujuan untuk berhenti menunaikan solat. Sebagaimana kelaziman, pengguna perlu mengimbas kod MySejahtera dan menyaring suhu badan terlebih dahulu. Kemudahan tempat wuduk, ruang solat bagi lelaki dan wanita disediakan secara berasingan. Pegawai bertugas akan mengiring pengguna masuk untuk memastikan pematuhan penjarakan fizikal semasa menunaikan solat. Penghantar makanan dan pemandu e-hailing yang ditemui rata-ratanya amat berpuas hati dengan pembukaan ruang solat khusus ini. Ada yang mengesyorkan agar negeri lain juga mengikuti jejak langkah Masjid Negara supaya dapat memudahkan pekerja seperti mereka untuk menunaikan rukun Islam yang kedua itu. Dia mudahkanlah. Sebab tak payah nak cari tempat solat untuk lain. Kalau kadang-kadang saya kena balik rumah kalau tak jumpa masjid atau surau yang boleh solat. So sekarang siapa yang mari sini boleh datang solat kat sini kan. Syurkanlah kalau kat semua tempat sebab senanglah apa yang buat Grab ke Foodpanda nak solat tak payah cari tempat. Alhamdulillah saya pun sebagai pemandu Grab e-hailing pun bersyukur sangat-sangat pada Masjid Negara kerana telah membuka ruang kepada kami untuk bersolat yang saya anggap terlalu bermasalah sangat. Besar kita pekerja macam saya ni berada di mana-mana, kadang-kadang kita tak ada tempat solat. Sementara itu, Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Hosni berkata pihaknya akan memastikan segala SOP yang ditetapkan kerajaan sentiasa dipatuhi pengunjung. Kita mestilah mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN ya, dalam satu masa ya, mesti dalam 5 orang sahaja ya. Jadi kita nasihatkan kepada mereka yang solat ya, setelah selesai saja solat mereka akan keluar meneruskan perjalanan ataupun meneruskan tugas-tugas mereka, dan sementara sekiranya penuh 5 orang satu masa ya, ada jamaah yang lain kita harap menunggu dulu kerana tak lama pun ya, lebih kurang 5 hingga 10 minit sahaja mereka menunaikan solat. Beliau berharap dengan inisiatif berkenaan ia dapat memudahkan urusan mereka yang bekerja di dalam sektor terbabit. Masjid Negara membuka ruang khas solat tersebut bermula seawal jam 5.30 pagi hingga 10 malam setiap hari. Hayya ala solah, hayya ala falah. 2 baris di dalam laungan azan itu amat sesuai untuk situasi kali ini. Jadi sebagai pekerja yang bekerja sebagai pemandu e-hailing ataupun penghantar makanan yang sukar untuk mencari tempat ibadah, inilah tempatnya. Jadi sebagai pengguna, gunalah kemudahan ini sebaik mungkin dan patuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Baik, seluruh rakyat Malaysia khususnya umat Islam di negara ini dinasihat mentaati titah perintah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berhubung proklamasi darurat. Mufti Wilayah Dr. Luqman Abdullah berkata, pematuhan itu selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Jelas Dr. Luqman dalam surah Al-Nisa ayat 59 menegaskan kewajipan untuk mentaati arahan pemerintah terutama dalam urusan-urusan yang melibatkan masalah umum dalam kalangan rakyat. Selain itu katanya, Rasulullah SAW menerusi hadis baginda menyarankan agar setiap umat Islam untuk mentaati segala perintah ulil amri yang berbentuk kebaikan dan ketaatan. Sepanjang tempoh PKP dan darurat ini, Dr. Luqman menasihati umat Islam agar memastikan aspek kerohanian diri dan sentiasa memanjatkan doa serta mengamalkan sunnah Rasulullah. Beliau berharap melalui ketaatan perintah Al-Sultan Abdullah itu, ia akan menjadi kunci terhadap keberkesanan kerajaan untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 di Malaysia.
Seorang juru kimpal terkorban manakala dua yang lain cedera susulan letupan yang berlaku di sebuah kilang di kawasan perindustrian Tanjung Langsat petang tadi. Kesemua mangsa adalah warga tempatan dan sedang melakukan kerja-kerja pengimpalan di sebuah tangki dalam kilang berkenaan. Mangsa-mangsa berkenaan ketika itu dilapor sedang memproses produk kelapa sawit. Mangsa yang maut akibat letupan dikenali sebagai Wilson Anak Bangau, 43 tahun. Dia dipercayai terjatuh dari tempat kerja pengimpalan setinggi 15 meter. Manakala itu, mangsa yang cedera ialah Bonsi Anak Buli, 42 tahun. Dia melecur dan patah kaki akibat terjatuh dari ketinggian yang sama. Seorang lagi mangsa yang cedera ialah Muhammad Syafiq Abdul Rahman, 23 tahun, yang melecur di muka dan tangan. Dia dua orang jatuh. Satu jatuh mati, satu jatuh tak mati, kaki dia patah. Yang patah pun dia melecur juga pada bahagian tangan, muka dan tangan. Umur dia 45 tahun. Warga tempatan. Sabahan. Ketika kejadian berapa ramai pekerja kat dalam? 3 orang di atas bumbung tu masa buat kerja-kerja welding. Yang lain? Yang lain tak ada. Ini sebenarnya bukan kerja rutin, ini ada kerja tambahan untuk membaiki penutup kepada ruangan lubang untuk mengambil sampel pihak makmal. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru untuk proses bedah siasat dan rawatan. Letupan itu bagaimanapun tidak menjejaskan operasi kilang berkenaan. 45 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang, Lakin, Zon 1 dan Ibu Pejabat GBPM Johor berserta 4 jentera termasuk water tanker dan sebuah MRS digerakkan ke lokasi kejadian. Berehat seketika selepas ini, kurang 6 bulan berkahwin, sudah bercerai. Alhamdulillah bertemu kembali. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Saleh Abbas, 92 tahun, meninggal dunia dipercayai kerana radang paru-paru. Allahyarham yang juga bekas pengerusi jawatan kuasa hibah dan tugas-tugas khas Terengganu meninggal dunia di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Nur Zahirah jam 3.20 pagi hari ini. Menurut menantu Allahyarham Wan Fauzi Wan Yahaya, jenazah bapa mentuanya itu selamat dikebumikan di sebelah pusara isteri pertamanya, Toh Puan Azimah Muhammad Ali yang meninggal dunia pada 2015. Kata Wan Fauzi, Allahyarham pernah berwasiat sedemikian, malah meminta keluarga menjadikan legasinya sebagai sumber inspirasi untuk berjaya. Dia dah harap anak-anak dia dan cucu-cucu dia semua mengingati legasi dia lah. Itulah menjadi satu blok presiden dulu, jadi maknanya anak-anak dan cucu-cucu semua kena ada semangat untuk berjaya macam dia. Dan juga ketinggalan dia, anak-anak cucu ni supaya dia beramah tamah, jadi sangat silaturahim dan tidak berbalah begitu ya. Itu je lah yang ditinggalkan. Jenazah telah dikebumikan mengikut prosedur operasi standard SOP khas oleh petugas Kementerian Kesihatan berpakaian pelindungan diri PPE jam 10.30 pagi tadi sambil disaksikan ahli keluarga dari luar tembok tanah perkuburan. Jelas Wan Fauzi lagi, meskipun bapa mertuanya sudah lanjut usia dan menghidap penyakit diabetes, hipertensi, jantung dan buah pinggang, beliau sihat dan gagah berjalan sebelum dimasukkan ke hospital minggu lalu. Tun Muhammad Saleh yang berasal dari Kampung Raja Besut menjawat jawatan Ketua Hakim Negara pada 1984 sebelum dipecat secara kontroversi dalam krisis perlembagaan pada 1988. Beliau pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Jertih mewakili PAS selepas menang pilihan raya umum ke-10 pada 1999 sebelum dilantik sebagai Exco Negeri. Tidak sampai 6 bulan kahwin sudah fail proses cerai. Itu realiti yang berlaku dan disahkan Ketua Hakim Syar'i Terengganu Wan Muhammad Zakri Wan Muhammad yang menyaksikan golongan berkenaan merupakan kelompok tertinggi membuat permohonan cerai. Memetik sinar harian, Wan Muhammad Zakri berkata, selain kategori pasangan itu turut direkodkan permohonan cerai adalah daripada pasangan yang sudah 30 hingga 40 tahun bersama. Malah ada yang sudah mempunyai cucu dan cicit. Bagaimanapun kategori kedua itu sangat jarang dan hanya melibatkan sebilangan kecil kes. Jelas Wan Muhammad Zakri lagi menerusi data yang diambil daripada fail-fail kes sebelum ini. Majoriti mereka memohon perceraian adalah kerana tiada kesefahaman. Bagaimanapun
jika diteliti dengan lebih terperinci, pihak terlibat tidak mahu mendedahkan alasan sebenar mereka ingin bercerai. Wan Muhammad Zakri berkata mengikut statistik permohonan perceraian sepanjang tempoh tahun lepas, bilangan permohonan turun iaitu hanya 1,939 kes didaftarkan berbanding tempoh sama tahun sebelumnya sebanyak 2,090 kes. Angka pada tahun-tahun sebelumnya juga lebih rendah iaitu 1,896 kes pada 2018, 1,873 kes pada 2017 dan 1,786 kes pada 2016. Program Amal Mega Blood Donation 2021 yang berlangsung hari ini mendapat sambutan memberangsangkan di seluruh negara. Di Port Dickson sahaja, selepas 6 jam kempen dijalankan, sebanyak hampir 100 beg darah daripada 127 penderma berjaya dikumpulkan bagi kegunaan unit tabung darah Hospital Port Dickson. Penasihat Amal Mega Blood Donation Negeri Sembilan, Hairul Yazman Yahya berkata, situasi COVID-19 ketika ini tidak menghalang orang ramai untuk hadir menderma darah. Bagaimanapun kata beliau, daripada 127 orang yang hadir mendaftar bagi menyertai kempen derma darah berkenaan, terdapat 29 pendaftar ditolak ekoran masalah kesihatan. Bagaimanapun, melihat sambutan menggalakkan daripada orang ramai, pihaknya bercadang meningkatkan lagi kekerapan program seumpama itu berikutan keperluan darah negara yang sentiasa tinggi. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena ada kesedaran untuk kita terus menderma darah kerana tabung darah makin berkurangan, yang mana kita kena ingat bahawa darah juga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan dan setiap beg yang kita derma mampu menyelamatkan 3 nyawa insya-Allah dengan izin Allah. Rata-rata mereka yang menyertai kempen berkenaan menyatakan rasa kebertanggungjawab untuk menderma darah bagi membantu menampung kekurangan bekalan darah dialami tabung darah negara. Tujuannya kali ini kita untuk menderma dan kata sebabkan tabung darah kerana tabung darah negara amat memerlukan darah. Setiap darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. Jadi kita sebagai seorang manusia dan hamba pada Allah, kita kenalah membantu sesama yang lain. First time untuk cari penambah darah untuk bantu juga sebab tengok kepada masalah yang hospital dan kekurangan darah. Jadi saya ambil hati bersama dengan kawan-kawan sekali untuk menderma pada hari ini. Pasar Borong Pukat di Saujana Utama Sungai Buloh sekali lagi menganjurkan jualan murah hasil lautnya dalam usaha meringankan beban golongan kurang berkemampuan, lebih-lebih lagi ketika penguatkuasaan PKP. Selain potongan harga 50% kepada pelanggan, Pasar Borong Pukat itu juga menginfakkan sebahagian hasil jualan kepada golongan asnaf yang memerlukan. Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM Dato' Nazim Johan menyifatkan usaha Pasar Borong Pukat ini sebagai sesuatu yang amat murni dan wajar diteladani peniaga lain. Dengan adanya pemberian terancang, insya-Allah tidak ada pembaziran, orang pun dapat, tak ada yang lapar tak makan kan. Jadi saya rasa ini satu benda usaha yang patut diikut oleh semua kita lah. Kalau tak dapat banyak, bagi sikit. Pemilik Pasar Borong Pukat Azmi Muhammad Ali berkata kira-kira 100 asnaf, anak yatim dan ibu tunggal yang berdaftar dengan pasar berkenaan menerima bantuan daripada Pasar Borong ini. Potongan sehingga 50% dan juga ada yang kita memberi sumbangan dengan nilaian ikan tu kita tak petikaikan, cuma kita rasa benda tu patut kita bagi pada mereka yang terkesan. Jadi kita jalankan dia punya jualan murah ni untuk sepanjang PKP, kemungkinan sepanjang darurat lah insyaAllah. Pasar Borong Pukat merancang membuka cawangannya di Lembah Kelang untuk membolehkan orang ramai lebih mudah mendapat bekalan hasil laut dengan harga yang berpatutan. Individu yang tidak memiliki pekerjaan ataupun mencari pendapatan tambahan turut boleh mendaftar sebagai ahli atau menjadi ejen pukat dan segala penghantaran di seluruh Lembah Kelang akan dilakukan pihaknya. Sumbangan yang diberi ini Alhamdulillah, dan saya doakan semoga dimurahkan rezeki kepada penyumbang dan juga pihak pengurusan Pukat Wak ni dan boleh membantulah sedikit sebanyak kepada orang yang memerlukan. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold.
berehat seketika selepas ini, White House mula dikosongkan. TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita ke perkembangan luar negara. Selepas 15 tahun, Palestin akhirnya akan mengadakan pilihan raya parlimen dan presiden. Kali terakhir ia berbuat demikian ialah pada 2006. Keputusan itu diumumkan Presiden Palestin Mahmud Abbas sebagai usaha memulihkan perpecahan dalaman yang wujud sekian lama di negara berkenaan. Penganjuran pilihan raya itu dilihat sebagai reaksi terhadap kritikan amalan demokrasi institusi politik di Palestin, termasuk jawatan presiden yang dipegang Abbas. Tindakan itu juga dilihat usaha menamatkan permusuhan antara dua gerakan utama Palestin, Fatah dan Hamas. Pengumuman itu juga dibuat beberapa hari sebelum pelantikan Presiden baharu Amerika Syarikat Joe Biden yang diharap mampu memperbaharui hubungan Palestin dan Amerika Syarikat yang terkesan teruk di bawah pentadbiran Donald Trump. Menurut pejabat Abbas, pihak berkuasa Palestin akan mengadakan pilihan raya perundangan pada 22 Mei 2021, manakala pilihan raya presiden akan dilakukan pada 30 Jun tahun ini. Pilihan raya parlimen terakhir pada 2006 lalu menyaksikan kemenangan mengejut Hamas yang dikatakan mengeruhkan lagi senario politik negara itu selain menyumbang kepada rampasan kuasa tentera di Gaza pada 2007. Jarang sekali berlaku, namun itu yang akan terjadi ketika upacara angkat sumpah Presiden baharu Amerika Syarikat Joe Biden 4 hari lagi. Presiden ketika ini Donald Trump mengesahkan tidak akan menghadiri majlis berkenaan dan hanya mewakilkan Naib Presiden Mike Pence. White House kini mula dikosongkan dengan pelbagai barang dilihat diangkut keluar menggunakan lori. Trump dilapor akan meninggalkan Washington pada pagi Rabu depan. Hari Biden dijadual mengangkat sumpah. Beliau dikatakan akan terbang ke Palm Beach, Florida untuk menikmati kehidupan selepas tidak lagi bergelar presiden. Kali terakhir seorang Presiden Amerika Syarikat tidak hadir proses angkat sumpah penggantinya adalah pada 1869. Trump juga tidak langsung berhubung dengan Biden mahupun mengundangnya ke White House untuk sebarang perbincangan sebelum berlangsungnya peralihan kuasa. Beberapa penasihat White House dikatakan ada menasihati Trump supaya mengundang Biden ke kediaman presiden itu, namun tiada isyarat Trump akan berbuat demikian. Barack Obama pada November 2016 ada mengundang Trump ke White House sebelum Trump ditabalkan sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-45. Naib Presiden Mike Pence pula bagaimanapun dilapor ada berhubung dengan penggantinya Kamala Harris sebelum angkat sumpah berlangsung. Korban gempa bumi kuat di Sulawesi, Indonesia kini mencecah lebih 45 orang. Pasukan penyelamat kini gigih melaksanakan operasi mencari dan menyelamat mangsa tertimbus kerana ramai lagi dikuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Gempa bumi kuat berskala 6.2 Richter menggegarkan Kepulauan Sulawesi awal pagi semalam. Selain puluhan terkorban, ratusan penduduk di kepulauan itu juga dilaporkan cedera. Angka korban serta cedera dijangka terus meningkat kerana ramai lagi mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Setakat ini, pihak berkuasa belum memaklumkan bilangan penduduk yang terperangkap. Agensi Meteorologi dan Geofizik Indonesia memberi amaran potensi berlaku gempa susulan yang boleh menyebabkan tsunami jika berlaku gegaran yang kuat. Hilang punca pendapatan, hidup serba kekurangan dan dihimpit kemiskinan malah diuji dengan pelbagai cabaran di luar kemampuan. Bayangkan ia terjadi kepada diri kita sendiri atau keluarga yang tersayang. Sama-samalah kita menyumbang ke tabung bencana dan kecemasan Malaysian Relief Agency sekarang kerana dalam rezeki kita ada rezeki mereka. Sedekah pencetus barakah. Saya ni OKU. Suami saya dah besar dia. Umur dia 75. Sebab suami saya driver. Dia macam ada kerja dengan sini. Bapak makan kalau saya masak, bapak makan. Makan nasi dengan telur je.
Sebentar lagi bersama Syabana Hassan dalam segmen khas Tijarah. Sabtu kami bawakan segmen Tijarah. Jadi untuk malam ini rakan penyampai Syabana Hassan telah bersedia untuk mengupas topik bagaimana perancangan kewangan Islam dapat membantu suri rumah. Jadi jika telah bersedia silakan Syabana. Terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syabana Hassan dalam segmen Tijarah. Untuk hari ini kami berhasrat untuk mengupas topik yang sangat berkait rapat dengan wanita. Lagi-lagi wanita yang bergelar suri rumah, iaitu perancangan kewangan Islam bantu suri rumah. Dan bersama saya pada hari ini adalah Puan Zarina Muhammad Yusof selaku penasihat syariah Hong Leong MSIG Takaful Berhad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Syabana. Baik Puan, setiap keluarga digalakkan untuk ada tabung kecemasan. Apa itu dimaksudkan sebagai tabung kecemasan? Okey, tabung kecemasan ini adalah tabung yang disediakan untuk menghadapi kejadian-kejadian luar jangka. COVID-19 adalah satu contoh terbaik untuk kejadian luar jangka. Tak ada siapa yang menduga yang tahun 2020 kita akan menghadapi kuman yang boleh menyebabkan ekonomi kita semua terjejas. Dan individually ramai yang dibuang kerja, ramai yang disuruh bercuti tanpa gaji. Jadi ini menyebabkan kesejahteraan kewangan terjejas. Ya. Baiklah. Jadi tabung kecemasan ini Puan Zarina adalah tabung untuk menampung keperluan kewangan jika ditimpa kejadian luar jangka seperti COVID-19 dan ia boleh disediakan dengan cara menyimpan ataupun melabur. Baik. Okey, Puan Zarina, apakah dimaksudkan dengan hibah dan bagaimana ia boleh memanfaatkan suri rumah? Okey, hibah ni sebenarnya secara mudah ia adalah hadiah, pemberian semasa hayat. Ya, misalnya kalau saya bagi handphone saya kepada Syabana, itu adalah hibah saya kepada Syabana. So dalam kehidupan berkeluarga, terutama di seluruh rumah, apabila hanya suami yang bekerja, so biasanya harta yang dimiliki akan diletakkan di bawah nama suami, misalnya rumah. Ya, so bila berlaku apa-apa kepada suami, misalnya kematian, so rumah tersebut akan tertakluk kepada faraid. So mengikut faraid, isteri hanya berhak 1/8 daripada rumah tersebut. Jika mereka mempunyai anak, jika mereka tidak mempunyai anak, isteri hanya berhak 1/4. So maknanya isteri terpaksa berkongsi dengan waris-waris lain. So sebab itu hibah menjadi satu instrumen yang perlu untuk membuatkan isteri memiliki rumah tersebut supaya mereka tak perlu berpindah pada rumah. Satu lagi produk hibah yang sering disebut adalah takaful hibah. So takaful hibah bermaksud suami mengambil takaful dan meletakkan nama isteri sebagai penerima hibah. So jika berlaku apa kepada suami, isteri akan mendapat pampasan tersebut dan ia adalah mutlak kepada isteri, tak perlu melalui proses pembahagian harta dan tidak tertakluk kepada faraid. So itu adalah satu produk yang sangat baik untuk isteri, menjamin hak isteri. Jadi hibah ini Puan Zarina dapat membantu isteri ya untuk mendapatkan hak milik selepas kematian suami dan tidak perlu berkongsi dengan waris-waris lain. Ya, ini juga boleh memastikan kelangsungan hidup yang baik bagi isteri dan juga anak-anak ya Puan Zarina ya. Bagaimana pula dengan hak harta sepencarian? Adakah suri rumah mempunyai hak tersebut? Ya, hak harta sepencarian ini adalah hak ke atas segala bentuk harta yang dimiliki bersama selepas perkahwinan. Hak harta sepencarian ini tak disebut di dalam secara khas di dalam Quran atau Sunnah, tetapi ia diterima sebagai satu uruf atau adat budaya setempat yang tidak bertentangan dengan syariah. Di Malaysia ia termaktub di bawah undang-undang. Misalnya di Selangor dia di bawah Seksyen 122 Undang-Undang Negeri Selangor. So bila biasanya ia perlu dituntut. Ya, kalau dia perlu dituntut maknanya isi rumah ni terpaksa naik turun mahkamah untuk menuntut hak beliau ya. So biasanya dibenarkan sebab sumbangan kasih sayang dan sokongan moral juga dianggap satu sokongan untuk suami membina harta tersebut. Jadi isteriah sebenarnya berhak. So cara yang mudah adalah melakukan perjanjian semasa hidup. So semasa di awal perkahwinan tu seeloknya buat perjanjian supaya jika berlaku 3 insiden ya, kematian, poligami atau perceraian, isteri boleh menuntut dan mudah menuntut sebab adanya perjanjian. Dan produk tersebut sebenarnya ada di pasaran dan ia adalah patuh syariah. Jadi suri rumah mempunyai hak tersebut ya dan boleh dituntut apabila berlaku kematian, perceraian ataupun poligami ya Puan ya. Soalan yang terakhir, perlukah seorang suri rumah memiliki tabung persaraan?
Ya, sudah semestinya perlu sebab suri rumah walaupun mereka tak bekerja, mereka akan jika umur panjang mereka akan mengalami persaraan. Maksudnya umur persaraan di mana mereka biasanya pada umur tersebut tidak lagi berupaya untuk bekerja menjana pendapatan. Sebab itu perlunya untuk adanya satu tabung supaya tabung itu dapat memberi pendapatan kepada mereka selepas persaraan. Sangat perlu supaya kita tak nak suri rumah ini menjadi statistik kepada golongan yang ditinggalkan di rumah penjagaan orang tua kerana tidak mempunyai kewangan. Sebab itu perlu untuk suri rumah bersedia untuk diri sendiri. Secara ideal semestinya suami bila mempunyai dana persaraan sepatutnya merangkumi isteri sekali, tetapi langit tak selalu cerah kan. Jadi isteri perlu bersedia untuk diri sendiri. Betul tu Puan. Walaupun secara prinsipnya pasangan suami isteri boleh berkongsi satu dana persaraan ya. Namun kehidupan ini penuh dengan kemungkinan ya. Jadi lebih baik bagi seorang isteri untuk mempunyai persaraan sendiri ya bagi memastikan penghidupan yang selesa selepas umur persaraan ya Puan ya. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung. Sekian segmen Tijarah pada hari ini. Pastikan bersama kami pada hari Isnin 18 hari bulan Disember 9.30 malam dengan perbincangan lanjut mengenai perancangan kewangan Islam, bantu suri rumah. Saya, Syabana Hassan, kembali ke rakan penyampai. Baik, terima kasih Syabana atas kupasan sebentar tadi. Baik, sebelum berpisah jangan ketinggalan untuk menonton Globe Al-Hijrah edisi Bahasa Arab sebentar lagi bersama penyampai Hanan Muhammad Said. Sekian untuk malam ini, saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.